Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah huwa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih. Amma ba'du. Sidang penonton, sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ejen-ejen kebenaran, pejuang-pejuang kebenaran muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat. Para tetamu-tetamu Allah yang dijemput untuk hadir bersama-sama dalam kuliah pengajian online ini. Dalam majlis ilmu secara maya ataupun atas talian. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah ala kulli nikmah. Pertama mula dan selama-lamanya merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Azza wa Jalla. Lagi sekali kita dipertemukan lagi, diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus bersama-sama dalam majlis ilmu kita ini, dalam pengajian Lisanul Haq, ini kalam-kalam kebenaran, dengan nikmat yang cukup besar ni tuan-tuan. Ini adalah satu kebaikan yang sangat besar nilainya. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapanya Allah nak berikan dia kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah akan berikan dia kefahaman di dalam agama. Jadi alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Taala dengan benar-benar syukur, puji-pujian atas Allah SWT atas kesempurnaannya memilih kita untuk duduk dalam majlis ilmu ini. Di atas segala kekurangan kita yang ada, tak ada apa-apa pun kelebihan. Allah lebihkan diri kita ni, Allah lebihkan dengan kesempurnaan Allah Ta'ala itu. Allah sempurnakan kita ini untuk berada dalam majlis yang begitu sempurna. Majlis zikrullah tuan-tuan. Automatik perbetulkan niat, automatik bila kita niat untuk berada dalam majlis zikrullah. Mudah-mudahan dia jadi sebagai salah satu daripada taman-taman syurga, radhah min radhi jannah. Jadi mari perbetulkan niat, kita persiapkan diri kita untuk terus berada dalam majlis ilmu sehingga habis rancangannya. InsyaAllah perbetulkan niat dan jaga adab sebagai penuntut ilmu, yakni tanya apa yang perlu saja, jangan tanya luar daripada perbincangan kita sehingga mengganggu daripada apa yang sepatutnya kita nak bahaskan. Fokus sepanjang tempoh kurang lebih 1 jam ni insya-Allah. Mudah-mudahan kita mendapat fadilat daripada majlis ilmu ni. Apa dia? Kefahaman. Kefahaman ni yang tidak akan boleh dapat pada sesiapa pun melainkan hanya daripada Allah SWT dengan kesungguhan yang kita berikan. Jadi alhamdulillah, terima kasih yang dah bersiaran pada malam ni. Terima kasih yang terus istiqomah. Alhamdulillah, syabas dan tahniah. Saya lihat nampak banyak nama-nama baru tu. Saya kira ramai juga yang baru mengikuti pengajian ni. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang dalam pengajian Lisanul Haq, kalam-kalam kebenaran ni. Kita dah pun berbahas dalam topik Lisanul Haq ini panjang lebar. Sebelumnya kita bahas tentang hakikat kehidupan pun panjang lebar. Mudah-mudahan banyak yang kita dah bincangkan ni memberikan kefahaman kepada kita. Kita ni mencari ataupun memperjuangkan kebenaran. Apa itu kebenaran? Yang ini menegakkan kalimatullah, kalimatul haq di dalam kehidupan kita. Banyak majlis ilmu ada hari ini semua membicarakan kalam kebenaran. Tapi dalam pengajian kita pada malam ini dan seterusnya apa yang saya bawa
adalah untuk menterjemahkan dalam kehidupan. Kita pergi, orang Jawa kata deep insight atau personalization dalam kehidupan individu. Sebab tu banyak kita berbicara soal diri kita. Dia tak ada cerita nak letak pada orang lain, tidak. Kita nak tengok pada diri kita ni, tuan-tuan. Khair, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair, mari kita teruskan pengajian kita pada malam ini. Mari kita sama-sama mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallahu la yasduqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallahu la yasifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallahu ma kana min ni'mati fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallahu la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, sidang jemaah muliakan Allah SWT. Sebelum kita meneruskan pengajian kita, masih lagi membincangkan tajuk pembuktian cinta Allah. Kali ini kita nak mendalami, masih lagi tajuk pembuktian. Yakni pembuktian cinta Allah ni maksudnya, apa yang kita nak buktikan? Dari sudut kita. Allah Ta'ala dah buktikan dengan cintanya ini, menjadikan kita hamba-Nya itu satu cinta. Cinta Allah SWT. Kemudian Allah SWT menyatakan dengan sifatnya maha pengampun, maha pemurah, lagi maha mengasihani, yang menerima hamba-hambanya itu, sekiranya dalam pelbagai bentuk, pelbagai cara, pelbagai keadaan, datang kepada Allah SWT dengan sepenuh-penuhnya. Yakni nak menjadi hamba-Nya, minta ampun, taubat pada Allah SWT, tubu ilallah, wasari'u ila maghfirah. Itu tanda pembuktian Allah menyatakan cintanya. Tinggal lagi kita ni. Apakah pembuktian yang kita nak zahirkan? Semalam kita dah sentuh, kemarin kita sentuh tentang antara tandanya itu yang paling besar yang kita nak buktikan adalah hadis yang panjang kita baca daripada Aisyah radhiyallahu anha, iaitu nak jumpa Allah. Datang satu sifat dalam diri kita ini, nak jumpa Allah. Dan kita ni tuan-tuan sedang jemaah muliakan Allah Ta'ala, mau tidak mahu, suka tidak suka, bagaimanapun kondisi hidup kita ini, bagaimanapun latar belakang kita ini, sekiranya ada cinta dalam hati ini, sudah pasti kita nak kembali bertemu dengan Allah SWT. Sudah pasti tuan-tuan. Mana mungkin kita tak nak jumpa Allah, sedangkan Allah pencipta kita. Allah bagi kita seluruh perkara yang kita nak hari ini. Mana mungkin kita tak nak jumpa Allah. Ini satu perkara yang mana kalau kita tak nak jumpa Allah, bermaksud kita berpaling daripada Allah SWT. Dan Allah kata apa? Allah pun tak ingin nak jumpa kita. Tu Allah benci nak jumpa orang yang benci untuk kembali jumpa Allah. Sidang jemaah muliakan Allah Ta'ala. Apabila dalam diri kita ini ada satu keinginan yang kuat untuk jumpa Allah. Ustaz, macam mana ada nak datang keinginan yang kuat untuk jumpa Allah? Sebab tu kita kena faham. Sebab semalam ini, bagi kita ulang kaji sikit. Kita dah sentuh bagaimana keadaan hati ni, penstruktur hati, jiwa kita tuan-tuan. Ingat, komponen utama dalam kehidupan ini dan dalam semua perkara, itu adalah jiwa. Itu komponen utama, jiwa. Ala inna fi jasadi mudghah fa iza salahat jasada kullu fa iza fasadat jasada kullu ala wahya qalbi. Nabi kata mafhum hadis, dalam diri anak Adam itu ada seketul daging, dan diri kita ni tuan-tuan ada seketul daging. Kalau daging ni baik, baiklah semuanya. Kalau buruk, buruklah semuanya. Ala wahya qalbi. Betapa pentingnya hati ini tuan-tuan, sehingga dia menjadi penentu kepada keadaan kita semuanya. Semua. Dan ini kita dah lihat bagaimana kesan ataupun iktibarnya Allah telah rakamkan dalam peristiwa-peristiwa yang mana hamba-hambanya ataupun makhluk-makhluknya yang gagal akhirnya apabila dia gagal menguruskan jiwa dia. Tuan-tuan sedang jemaah muliakan Allah SWT. Kita kena faham. Dalam amalan, dalam beramal itu niat. Kunci ataupun teras ataupun tunjang bagi amalan itu niat. Kata Nabi SAW, inna a'malu bin niat wa innama likulli imri ma nawa. Dia adalah niat. Khair. Maknanya seluruh amalan ini, yang nak dikira amalan itu diterima atau tidak,
dapat atau tidak, timbal balik atau tidak, itu niat Nabi kata. Kamu akan dapat apa yang kamu niat. Sudah pasti bila kita niat yang baik, maka perbuatan pada amalan itu turut akan jadi baik. Kita niat nak ridha Allah, mana mungkin kita solat main-main, contoh. Kita niat hidup kita ni untuk Allah, mana mungkin hidup kita ni diperlakukan semahunya, sesuka hati kita. Mana mungkin, tuan-tuan. Jadi niat menjadi aspek utama. Dalam syarah hadis 40 arba'in, hadis 40, bagaimana tajuk perbahasan niat ini nombor satu, depan kali dan panjang syarahannya. Maknanya, tuan-tuan, sedang memuliakan Allah Ta'ala, dan saya sendiri seringkali diingatkan suatu ketika dahulu, tuan guru saya, iaitu Ustaz Al-Bustama Abu Latif, antara pencetus pelopor yang mendidik saya dari awal ni. Dan peringkat awal tu dia dah mula didik. Iaitu apa? Perbetulkan niat. Betapa besarnya nilai niat ini, dia akan penentu, dia akan jadi dorongan, dia akan membuatkan kita sama ada nak teruskan atau tidak. Berbalik kepada niat kita. Dan niat itu, dalamnya itu adalah berbentuk tujuan. Baik, maknanya di sini, sedang memuliakan Allah Ta'ala. Hati ini memegang amalan yang berbentuk yang dinamakan tadi niat. Rukun qalbi. Kalau dalam solat, rukun qalbi, niat. Jadi dalam kehidupan juga yang memegang kehidupan itu niat. Baik, jadi maknanya sekarang, sekiranya amalan kita ni duk banyak buat, akhirnya niat kita terpesonglah seluruh amalan kita. Jadi maknanya kalau kita lihat, nak kaitkan dengan pembuktian cinta ni, dari mana nak mulanya tuan Ustaz? Dari niat ataupun dari keadaan hatimu. Maka sebab itu kita tekankan tentang hati ni bertubi-tubi, tuan-tuan. Kita akan lihat apa yang menghalang hati untuk dibangunkan dengan keadaan asalnya ataupun spek utama hati yang telah digaris pandukan oleh ulama. Yang ini apa? 3 perkara. Yang ini bangunkan rasa takut, bangunkan rasa harap, bangunkan rasa cinta. Mahabbah. Sebab tu kita nak bahas tentang rasa cinta ni. Nampak? Jadi maknanya, dalam semua aspek, tuan-tuan, kecintaan ini yang sibuk kita cerita tentang cinta ni, dia mesti bermula dengan takut dan harap kepada Allah. Tiada erti cinta kalau dua sifat ini tak ada. Mari kita ulang kaji balik. Struktur hati kita. Tidak ada nilai cinta ataupun jangan sebut tentang cinta sekiranya tiada padanya dua keadaan ini. Apa dia? Rasa takut, rasa harap pada Allah. Kalau kita cerita tentang cinta tapi rasa takut itu ada pada manusia. Contoh, cinta pada isteri. Takutnya, takut kehilangan isteri. Takut isteri. Takut. Banyaklah ketakutan dia. Takut isteri mengajuk. Takut isteri. Dia punya cinta tu menyebabkan perbahasan banyak kat isteri. Oh, cintanya aku dengan dia ni, kalau kita tak penuhi permintaan dia, sekarang, okey. Lagi, manusia lagi. Cinta lagi, manusia lagi. Maka kalau itu perbincangannya, itu bukan cinta. Itu perasaan sahaja. Yang mana perasaan itu dinamakan nafsu. Yang boleh dipanggil duplicate ataupun dia boleh menipu kita. Kita anggap itu cinta. Kita sangka itu cinta. Sedangkan itu bukan cinta. Sebab cinta tidak terikat dengan makhluk. Sebab cinta bukan sifat makhluk. Cinta sifat Khalik. Ulang lagi sekali. Cinta bukan sifat makhluk. Cinta sifat Khalik. Jadi cinta ada sebelum ada makhluk. Cinta itu sifat, rasa sepatutnya. Jadi apabila kita tidak ada rasa takut kepada Allah, macam mana nak rasa takut ni Ustaz? Kenal pun tidak. Dalam satu keadaan saya tanyakan dalam program tuan-tuan, jangan program remaja lah ni. Satu ketika tu saya tanya, macam mana nak takut Allah? Pertama, subjek pertama tuan-tuan, nak takut Allah macam mana? Budak-budak ni pening.
Okey, pergi tanya mak ayah. Tanya mak, macam mana nak takut Allah, mak? Mak dah pening soalan anak dia. Nak takut Allah? Mak tahu satu dia mak takut. Apa dia? Takut ayah kamu kahwin lagi. Itu dia takut. Tanya pula dengan suami. Ya, macam nak takut Allah? Takut Allah? Ayah takut nak kahwin lagi. Itu je. Ayah takut betul mak kamu marah. Cukup takut. Maknanya, perbincangan nak takut Allah ni satu benda yang macam mana nak takut Allah, tuan-tuan? Tu dia. Jadi, kita hari ini sukar untuk membina rasa takut itu. Takut itu tak ada. Yang ada takut pada makhluk. Takut bersifat khafi, takut tersembunyi. Ya? Bila sebut takut pada hati, itu takut khafi, takut yang tersembunyi. Faham? Bukan kita berbicara soal takut jasadi. Takut kepada kerosakan, luka ke, mati langgar kereta, terjun bangunan. Itu takut jasadi. Itu alami. Itu memang Allah jadikan. Takut yang bersifat syariat, syarak. Ini takut yang yang ada dalam hati ni, yang bila sebut dia takut Allah, dia pening. Macam mana nak takut Allah? Dia tak boleh nak dapat. Jadi macam mana? Macam mana nak cerita tentang takutlah Allah? Senangkan dalam hati dia ada ketakutan pada makhluk. Sebab itu tidak boleh lagi cerita tentang cinta kalau masalah takut tak selesai. Boleh faham, tuan-tuan? Macam mana nak cerita tentang cinta, mencintai isteri, mencintai Rasulullah sekalipun, kalau dalam hati kita tidak boleh ada merasai, tak ada lagi. Macam mana nak takut? Wallahi, tuan-tuan. Ni dalam perbezaan special ni. Allah Ta'ala ni izinkan kita mengaji bab ni, kita akan renung diri sendiri ni. Kita akan boleh tanya direct muhasabah ni. Soalan-soalan yang Allah ilhamkan berdasarkan pengajian soft ni, tuan-tuan. Adalah betul-betul kita akan tanya diri kita, betul ke kita takut Allah ni? Kalau kita takut Allah, tuan-tuan, sudah pasti jujur menjadi tunjang kehidupan. Apa makna jujur? Jujur ni, tuan-tuan, bukan kata tipu orang je. Sekarang ni kita nampak jujur ni jangan tipu orang. Ya, itu satu bab. Tapi percaya atau tidak? Pernah tak kita fikir kita berapa kali tipu Allah? Berapa banyak kali kita tipu Allah? Ini soalan-soalan yang kena tanya. Kita tipu Allah Ta'ala. Kita kata, Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bersumpah dengan Allah. Surah Ali Imran. Kita baca, tuan-tuan. Kita alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Betul aku Tuhan kamu? Kita pun jawab alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Mari-mari datang kat dunia ni kita bohong, tuan-tuan. Ada hadis, tuan-tuan. Bagaimana 3 golongan yang mana Allah kata kazabta, pembohong. Kamu beramal bukan kerana aku. Kamu kahwin bukan kerana aku. Kamu berniaga bukan kerana aku. Kamu hidup bukan untuk aku. Kamu hidup untuk hidup sebab nak survive hidup kamu. Kamu kahwin sebab kamu nak berpasangan, nak dibelai-belai sehingga melayang semuanya. Kamu berniaga sebab kamu nak selamatkan dunia kamu. Tuan-tuan, Allah tahu hati kita. Sebab tu hidup kita penuh dengan ketakutan yang tak berpenghujungnya, tuan-tuan. Allah tahu hati kita. Kita sibuk marah orang bohong kita. Tapi kita bohong Allah, bertubi-tubi kita bohong. Kita kata kita nak hidup untuk Allah. Tiba-tiba Allah buat satu arahan. Allah bagi satu suruhan. Kita berkira-kira nak melaksanakan. Sebagai contoh, masa kita, tuan-tuan. Masa kita ni berkira-kira untuk ingat Allah. Yang dikira ingat harta. Yang dikira ingat masalah. Yang dikira ingat semua perkara benda yang ada. Tapi berkira-kira nak ingat Allah. Cukuplah kot. Tak bolehlah ingat Allah je. Dengan banyak lagi tak selesai ni. Nampak tu, tuan-tuan? Malah kita tak cari jalan macam mana nak ingat Allah setiap masa. Kita anggap kita
sangka tak apa, kita ingat Allah ni benda mudah tuan-tuan. Kita anggap ingat Allah tu benda mudah. Sedangkan Nabi doa tuan-tuan, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allah minta kita ni sentiasa ingat dia. Punya susahnya nak ingat Allah tuan-tuan. Barang atau kerja amalan yang paling susah adalah nak ingat Allah. Sebab apa paling susah nak ingat Allah? Sebab paling mudah lupa Allah. Nak ingat Allah ni paling susah, bukan sebab susah kena apa terkeluar biji mata ke, terkeluar ke, bukan. Sebab dia paling senang untuk lupa. Macam mana nak senang lupa Allah? Semudah kita lupa nafas kita tuan-tuan. Berapa ramai lupa dia bernafas? Bagi tahu. Berapa ramai dia kata, susahlah hidup ni. Susah payahlah hidup ni. Tarik nafas. Lepas, senang pula tarik nafas. Dah tu, siapa yang bagi kamu nafas? Siapa yang bantu kamu bernafas? Allah. Allah, Ustaz. Dah tu, kenapa kamu ulang susah, susah, susah? Kenapa kamu tak minta Allah mudahkan? Tak kenal. Nampak? Berapa kali kita minta pada Allah, ya Allah permudahkan, Allah yassir wala tu'assir, ya Allah permudahkan, permudahkan. Berapa ramai? Atau kita nak ambil mudah je. Kita nak mudah, ambil mudah, ambil mudah, ambil mudah, tuan-tuan. Akhirnya, mudah-mudah kita tinggal ke Allah Ta'ala. Mudah-mudah je kita tinggal ke Allah Ta'ala. Ini yang berlaku, tuan-tuan. Jadi maknanya, nak bina takut ni adalah kita nak melihat kembali suruhan Allah Ta'ala. Kita nak mengenal kembali Allah SWT dengan segala suruhan dan larangan dia. Kita nak kenal, tuan-tuan. Kita minta Allah Ta'ala, ya Allah. Antara caranya lagi, minta Allah tiupkan rasa takut kita kepada Allah. Kita kena ajar anak-anak kita takut kepada Allah, tuan-tuan. Kita kena ajar. Sebab apa antara cara nak takut dengan Allah, kita kena lihat ciptaan dia. Kita lihat ciptaan dia, tuan-tuan. Kalau kita tak mampu nak lawan ciptaan dia, tak usah fikir nak lawan Allah Ta'ala. Kalaupun air pun kita tak boleh nak survive, kita boleh lemas di dalam air. Dengan angin pun kita kalah, kita boleh ditiup tornado ataupun taufan. Dengan api pun kita kalah, kita boleh hangus rentung dibakar api. Itu baru makhluk dia, tuan-tuan. Belum pencipta api. Belum pencipta angin. Belum pencipta air, tuan-tuan. Allah kalau nak marah ni, tuan-tuan, dia datangkan air. Allah kalau nak marah ni, tuan-tuan, dia hantar angin. Allah kalau nak marah, tuan-tuan, dia keluarkan api menjulang-julang dari perut bumi. Maka kalau ciptaan dia pun kita tak boleh nak lawan, jangan cuba-cuba nak lawan ketentuan yang telah ditentukan. Itu cara dia. Cara kita nak takut Allah ni, tuan-tuan, kita kena takut dengan ciptaan dia. Ini tak apa. Kita kena takut dengan ciptaan dia yang memang tak terlawan. Ni takut dengan isteri dia. Tak terlawan. Oh, isteri saya tak terlawan. Isteri punya lembut, liuk lentuk tu. Tu pun takut. Oh, tak boleh. Maknanya takut yang tak bertempat. Lepas tu kena takut, tuan-tuan. Takutkan Allah. Bukan takutkan. Ambillah dia. Ni saya ulang kaji, tuan-tuan. Kita ulang kaji. Supaya kita relatekan balik dengan pembuktian cinta. Jangan kita takutkan benda yang tak patut takut, tuan-tuan. Takutlah dia gelap tu. Ambillah dia hantu. Tak payah takutkan benda yang tak patut ditakutkan, tuan-tuan. Takutlah Allah. Alang-alang takut, biar takut sungguh-sungguh. Alang-alang takut, biar takut sungguh-sungguh, tuan-tuan. Takut dengan ciptaan Allah. Kamu tak takut ke Allah Ta'ala ni balas kamu? Saya cakap ke anak-anak murid saya, tuan-tuan. Saya cakap apa? Kamu boleh lari dengan ustaz. Kamu boleh lari dengan mak ayah kamu. Kamu boleh lari daripada manusia. Tapi sekali Allah tangkap kamu, mak ayah kamu tak boleh tolong, siapa pun tak boleh tolong. Di saat kamu buat kesusahan, di saat kamu buat perkara-perkara mungkar, Allah perhati saja. Jangan sampai kena tangkap dengan Allah. Allahu Akbar. Tuan-tuan kena macam tu, tuan-tuan. Takutnya dia. Ingat, Allah is watching. Tapi Allah Ta'ala ni sifatnya Rahman Rahimi, tuan-tuan. Sebab tu orang tak takut Allah ni, antaranya ulama' cerita, tuan-tuan. Kenapa dalam perbahasan, kenapa orang tak takut Allah? Antaranya adalah kerana Allah bukan jenis membalas. Di dunia Allah bukan lagi muntakim. Allah bukan membalas.
Dalam satu riwayat menyatakan Allah Ta'ala kata, kalaulah aku mengadili semua penduduk bumi ini, maka hancur semuanya. Maka di bumi ini tuan-tuan, Allah belum mengadili lagi. Allah belum menghukumi lagi. Hanya Allah berikan teguran-teguran saja. Jadi sebab itu kadang-kadang orang ambil kesempatan, take for granted. Bergaduh dengan suami okey lagi. Tengok-tengok celik mata suami ada lagi. Tengok makan kenyang lagi. Hai, tak ada masalah. Dosa dia tuan-tuan, dia tidak instant nampak. Nampak tak Allah punya hebat dia? Kita ni tuan, kalau buat salah dengan orang, kita on the spot, nampak tak? Tapi kalau buat salah dengan Allah Ta'ala, Allah simpan kesalahan tu. Kalau bayangkan kalau buat dosa, instant nampak. Jangan. Tapi ada dosanya instant, cash and carry tuan. Ini dosa derhaka. Dosa derhaka, cash and carry. Derhaka dengan suami, sebab derhaka ni hanya pada dua keadaan. Derhaka pada suami, derhaka pada mak ayah. Tak ada suami derhaka pada isteri, tak ada. Tak ada mak ayah derhaka pada anak, tak ada. Tapi anak-anak tu ada derhaka dengan mak ayah. Suami, isteri ada derhaka. Dosa derhaka, cash and carry. Itu pun Allah tak bagi on the spot. Jadi di situ dalam perbahasan sifat Allah Latif, kelembutan, kita tertipu dengan kelembutan itu. Ditipu surah Al-Fatir ayat 5 tuan-tuan. Syaitan menipu kita lagi sekali tentang Allah. Tak apa. It's okay, relax brother. Allah ni Maha Pengampun, relax brother. Katanya macam tu. Allah ni okey. Dalam okey-okey tu, langsung dia ke tepi ke Allah Ta'ala. Hati-hati. Jadi sebenarnya memulakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya bila kita bina takut, mulai hari ni kita kena letak ketakutan. Walaupun kita tak boleh dapat rasa itu lagi secara total. Tetapi dengan ilmu Allah Ta'ala ni, sedikit sebanyak membantu kita untuk bina takut. Tuan-tuan sebenarnya memulakan Allah Ta'ala. Kalau benar kita takut kehilangan dunia ni, takutlah dengan kemukaan Allah. Kalau betul kita takut kehilangan dunia. Semua orang takut hilang dunia, betul tak? Takut habis duit, takut hilang suami, takut hilang anak, takut hilang semua perkara dunia. Semua takut tuan-tuan. Jadi takut untuk hilang semua ni, kita kena tekad dengan satu fahaman, bahawa yang boleh menghilangkan semua ini hanya Allah. Hanya Allah yang boleh menghilangkan. Manusia tak boleh menghilangkan dunia ni pun. Yang dunia ni tidak boleh hilang sendiri. Tidak boleh. Tidak boleh hilang sendiri. Tak ada tiba-tiba hilang dia, tak ada tuan-tuan. Allah. Jadi alang-alang takut ni tuan-tuan. Kalau betul kita sayangkan takut kehilangan dunia ni, takutlah dengan Allah yang hilangkan. Itu je. Jadi maknanya, contoh duit. Takut duit habis tuan-tuan. Jadi gunakan di tempat yang baik. Jadi alihkan ketakutan itu dengan harapan pula. Raja. Pergi pada yang kedua. Raja. Takut kepada Allah ni tidak habis kat situ tuan-tuan. Dia kena ada raja. Kata Al-Imam Al-Ghazali SWT. Sayap ni seperti sayap burung tuan-tuan. Dia kena sama naik. Baru dia boleh terbang. Dia khauf dan raja. Dan raja ini adalah kalau kita takut kepada Allah, imbangi dia dengan amalan. Takut kepada Allah bukan duduk saja ataupun lari, tidak. Takut pada Allah, maka imbangi dia dengan amalan. Maka kalau takut keadaan dunia ini hancur tuan-tuan, kita hancur kan? Maka imbanginya dengan amalan. Datangkan raja, yakni harap. Kita nak harap Allah Ta'ala ridha kita. Kita nak harapkan keridhaan Allah, maka kita kena convert dunia ini tuan-tuan. Dunia ini dengan apa saja suruhan Allah Ta'ala. Itu cara dia. Maknanya kita nak mengakhiratkan dunia ni. Sebagai contoh suami. Kita lihat suami tuan-tuan bukan dengan suami dah. Dengan amal pada suami. Kalau betul kita tak nak hilang suami, maka jaga amalan pada suami. Bukan sibuk jaga suami. Udah tu jaga suami tu. Udahlah jaga suami. Tak ke mana pun pergi. Saya pandai jaga. Kita suami kena jaga makan dia. Kena jaga minum dia. Kena jaga pakai dia. Lala sekali makan minum. Dekat Thailand tu dapat. Ya bebek. Habis. Hok pakai. Orang jual baju ramai. Dia fitting-fitting semua. Duk nampak jaga benda-benda dia. Tak ke mana tuan-tuan. Sebab tu ramai orang kecewa dengan menjaga. Saya puas jaga suami saya ustaz. Dia tak hargai. Siapa suruh jaga suami?
Jaga amalan kamu pada suami. Oh gitu. Tak ngaji lah ustaz. Siapa suruh tak ngaji? Kebanyakan yang tak ngaji mesti kena hentam. Tertiarap. Dah terduduk baru. Tarik nafas. Terang-terang suruh jaga amalan. Sama dengan kita sebagai suami. Jaga amalan pada isteri. Yakni jaga didik. Jaga taat. Jaga. Allah suruh jaga amalan. Bukan jaga orang. Tak terjaga orang ni tuan-tuan. Orang ni Allah jaga. Allah jaga. Allah jaga kita. Allah jaga si kita. Allah jaga anak kita. Allah jaga rumah kita pun. Apa bukti Allah jaga? Dah, kita tidur tu siapa jaga? Jaga. Jaga pun tidur. Saya kalau balik malam tu. Kita kena orang tensin. Oh, ingat kita bayar dia jaga kita. Dia tidur tuan. Sebab tu sifat Allah ni tak tidur-tidur. Sebab apa sifat Allah tu tak tidur-tidur? Sebab nak jaga kita yang tidur ni lah. Siap berdengkur lagi tuan-tuan. Dia dah lupa bini sebelah. Walaupun sayang sungguh ni, baru kahwin malam pertama. Tidur dah, lupa dah. Tak mana-mana pergi dah. Tak bukti Allah jaga. Bukti Allah jaga apa? Allah jaga time kita tidur lah tuan-tuan. Itu bukti Allah jaga. Anak kita, harta kita, semua tu Allah jaga. Kita dah tak terjaga dah. Kita tidur dah. Dah mati dah kata ulama. Mati, tidur adalah mati kecil bagi kita. Siapa jaga? Tak ada. Sayangnya kita kat isteri atau suami. Awak jangan tidur dulu je, jaga abang. Tak ada masa nak jaga abang, saya nak tidur. Abang-abang jangan tidur je bang, jaga saya. Tak ke mana tuan-tuan. Tidur kita jadi. Allah je yang jaga kita. Cuma kita tak nampak. Baik, maknanya jaga amalan. Jaga amalan. Ini harap. Raja ini bermaksud menjaga amalan agar mendapat keredaan. Dan jaga amalan agar mendapat keredaan. Itu raja. Baik, bila kita ada takut dan raja, maka Allah tiupkan sayang. Baru datang cinta. Cinta tak datang dengan tiba-tiba, tuan-tuan. Tak ada tiba-tiba cinta ada. Tak ada. Dia mesti ada dua jalan ini. Tak siapa tak melalui dua jalan, dia belum bercinta. Bukti dia belum bercinta penuh dengan derita. Kejap-kejap gaduh, kejap-kejap mengajuk, kejap-kejap iri, kejap-kejap dengki. Apa punya cerita hidup macam ni? Maknanya kita belum takut Allah, tuan-tuan. Tak takut dengan Allah. Tu dia. Belum lagi. Kita belum harap, kita tak harap pun dengan Allah dengan amalan. Ada orang tak harap pun. Aku tak harap pun kau. Dia cakap macam tu. Dia boleh tak beramal dengan suami dia. Dia boleh tak beramal dengan ketaatan yang Allah suruh. Dia buat tak tahu je. Hati-hati. Nampak? Sebab tu sidang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala. Bila kita jaga amalan ni, maka kita akan dapat kegembiraan. Kegembiraan ni dengan amalan, tuan-tuan. Suratul Baqarah ayat 25. Tuan-tuan boleh rujuk. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Nampak? Kabarkan berita gembira. Orang bercinta je boleh gembira. Tak bercinta tak boleh gembira, tuan-tuan. Tu ustaz, duk couple tu ustaz. Duk tergedik-gedik berdua tu, remaja. Bukan remaja purba pun ada, tuan-tuan. Dia belum lagi gembira tu. Dia seronok je. Sekejap lagi dia bergaduh lah. Tengok je lagi. Orang yang gembira ni adalah orang yang beramal. Allah dah cakap dah. Jadi maknanya, kalau kita gembira ni, contoh saya tengah ceramah ni, kuliah ni. Ada baru-baru ni pula, adalah orang duk nyampai-nyampai kan. Ustaz, dia cakap lah, ada salah seorang pada zaujah dia. Ustaz tu happy je, nak kahwin lagi ke? Anda ingat saya happy nak kahwin lagi je? Tak kerti bahasa. Sebab tu orang kadang, yang dah mengaji pun, hara juga melihat orang. Bila kita duduk dengan amalan, happy, gembira dengan amalan, semangat dengan amalan, semangat dengan cerita tentang Allah, semangat dengan mengajak orang kepada kebenaran. Tak ada maknanya dengan manusia ni kita semangat. Tak ada. Anda ingat kahwin macam cerita Piramli? Nyok seronok. Cerita kahwin dia, gelak-gelak suka. Sampai mana anda nak semangat dengan kahwin? Sekadar perkahwinan memberi semangat?
Berapa ramai orang menangis dengan perkahwinan? Bagi tahu saya. Ni terbaru. Saya tengok surat khabar bila semalam ke apa? Petikan. Petikan daripada mahkamah mana? Entah saya tengok ada orang keratan akbar bercerai di usia emas. Ramai bercerai di usia emas. Ni keratan akbar ni saya baca tadi. Saya lupa nak bagi tempe ni. Orang kata ustaz cerita kahwin. Dah tu ramai tu tunggang langgang rumah tangga apa cerita? Lepas tu cerita gembiranya ustaz dah kahwin. Saya geram betul. Dia ingat kita yang gembira ni orang gamak. Tak maaf cakap. Jangan underestimate. Awak tak pandai menengok, belajar cara tengok. Semangat betul ustaz ni. Semangat betul ustaz. Jangan. Kita kalau kita tak tahu mengukur, jangan ukur. Faham? Tu cerita dia. Jangan mandai-mandai. Kalau kita jenis tak semangat untuk amal, jadi janganlah kita underestimate orang. Dia ni semangat ni lain macam, dia ada maknanya ni. Senyum ada makna ni ustaz, semangat ni cerita ni. Saya dulu lepas sekarang semangat dia. Siapa jumpa saya one to one tahulah. Anda ingat saya ada masa untuk sakit kepala? Lagi-lagi cerita topik-topik yang memang kena topik. Macam rumah tangga memang topik saya. Memang saya semangat cerita dalam bab rumah tangga. Faham? Ada orang dia cerita rumah tangga sebab nak cerita nak jaga perasaan isteri-isteri. Biasalah tu semangat nak raikan perempuan, nak raih dah. Saya semangat cerita kerana padanya ada cinta Allah. Saya semangat nak cerita. Semangat nak bagi tahu tentang betapa hebatnya sesuatu hubungan itu bila ada cinta Allah. Semangat saya nak cerita. Tak ada kena-mengena nak semangat nak cerita tentang perempuan, isteri saya begini-gini, isteri saya gini. Tak payah, saya tak mau cerita bab-bab tu. Tak ada kena-mengena dengan kebahagiaan sebenar bagi orang beriman. Bahagia orang beriman bukan dengan kebenaran. Bahagia dengan orang beriman bukan dengan pujian. Tapi bahagia orang beriman dengan amalan tadi. Tuan-tuan, kalau betul-betul sidang imam muliakan Allah Ta'ala, kalau betul ikut cara ni, anda akan semangat. Tengok nanti. Semangat betul lah aku tengok ni. Yang dia macam apa-apa je ni. Kita pun pening nak buat. Dengan amalan lah tuan-tuan. Amalan yang membuat kita semangat. Kita masih mencari-cari jalan nak semangat. Nak kahwin lagi baru nak semangat. Lepas tu bergaduh. Semangat mendanya. Anda ingat kahwin tu semangat ke? Kalau tak ada amalan dalam perkahwinan, tak usah mimpi nak semangat. Berniaga kita kena semangat. Iyalah tu semangat. Saya nak tengok setengah mana dia berniaga semangat. Tengok sehari dua boleh. 3 hari, sebulan, setahun, 2 tahun tengok. Orang tak beli, orang tak datang, orang condemn, ada pening. Sudah. Sebab tu saya baru dia upload. Saya up status tentang perniagaan. Kalau dia jujur berniaga, Allah akan kekalkan dia. Jujur ni tak kira tau. Tak kira lah orang tu beriman atau tidak. Jujur je, long lasting. Apatah lagi orang beriman, lebihlah kena jujur. Dia ingat nak semangat, dia panggil semangat semangat teh ayam. Sebab dia punya semangat dekat figure. Dia punya semangat dekat benda. Tak jadi apa tuan-tuan. Kalau waktu ketika tengah naik, seronok lah. Cuba tengok yang kadang-kadang orang yang overacting, overclaim, semangat. Bogia-ria nak jual produk semangat. Lepas tu mana pergi? Saya tengok orang yang overacting menjual, saya tengok kat mana dia sekarang. Minta maaf cakap. Kalau ustaz bercakap ni, ustaz berniaga ke? Saya berniaga ni. Benda yang paling susah nak berniaga. Tak ada produk, tak ada kertas, tak ada benda. Apa dia? Ni, ilmu. Niaga ke? Ya. Ni perniagaan mengajak da'a ila Allah, mengajak pada Allah. Dia ultimate perniagaan itu berniaga dengan Allah. Susah. Keuntungan bukan dapat instant. Dia ada masa, period dia. 10 tahun tuan-tuan bina. Nak dapat orang faham, belum lagi orang hantam lagi. Kita tak tahu ke mana pergi. Tak ada nak beria-ria pun. Nak kena semangat, kita kena semangat ni tak ada. Saya jalan dia. Dia steady dia. Dia ada space in, dia kata Dato' Prof. Aziz, bekas UMK, TNC UMK. Dia lalu ingatkan saya, pace and space. Tu bahasa Jawa dia. Pace, ada tapak. Ada dia punya and space, ruang. Setiap perkara tu dia ada kematangan. Dia panggil tempoh matang sesuatu benda tu ada.
You tak boleh nak push pun, tak boleh nak beria, tak payah. Kadang-kadang kita tengok, dia kadang-kadang cakap benda yang tak ada, overclaim. Tak boleh tuan-tuan, tak boleh. Benda macam tu tak boleh. Amalan yang berlebih-lebihan. Dia panggil, gulu, melampau. Gulu, dia panggil gulu, melampau tuan-tuan. Dia kalau bercakap perasaan, biasa yang bercakap ni, kalau amalan ni tuan-tuan, dia konsisten. Tapi kalau masuk perasaan ni emosi, nafsu. Kalau dia beramal ni tuan-tuan, bernafsu, yakni dengan nafsu, bukan dengan wahyu, kemudian nafsunya ditundukkan, dia excited. Sebab tu jangan. Sebab tu dalam beramal, dia tak boleh, agresif. Jangan tuan-tuan. Macam ni bukan agresif, saya semangat. Semangat lain, agresif lain. Agresif ni berlebihan. Kau cakap berjela-jela, dia tulis. Dia punya ayat, lepas tu hilang. Cakap beria tuan-tuan. Tak boleh. Amalan ni, Nabi dah bagi indikator. Sedikit, istiqomah. Kalau anda berniaga, kalau nak jaga amalan, nampak nice. Sikit je. Sharp. Jelas. Orang terima, nak beli, di sini datang nak yakin dengan rezeki. Tak payah cakap banyak tuan. Bila produk itu, bila anda punya amalan ni betul-betul meet the target, betul-betul mengisi keperluan yang Allah dah izinkan, insya-Allah Allah datangkan. Macam malam ni lah tuan-tuan. Saya tak perlu dah marilah, dengar, mari. Tak ada nak beria ajak dah. Allah hantar. Saya tinggalkan persiapkan diri saya lah. Saya persiapkan, saya nak bagi apa yang sepatut nak bagi, saya kena cakap dengan jelas, dan saya kena ada kesungguhan. Kena amalan tu kena menjiwai. Barulah sampai tuan-tuan. Tak kisah berapa orang nak dengar, berapa orang nak beli, berapa orang nak datang, itu bukan urusan saya. Urusan saya adalah menyampaikan dengan jelas dan difahami. Kalau tak faham, minta Allah Ta'ala. Ya Allah, fahamkanlah ya Allah. Amin. Bagi faham. Tak payah tuan-tuan. Sebab tu amalan ni, kalau kita tengok orang tu macam beria-ria, dia kat kita tengok ni. Dia boleh sustain ke tidak? Sebab tu dalam amalan, dia ada harap dan takut. Dia tidak boleh. Dia panggil wasata. Dalam Islam, dia panggil wasata. Pertengahan. Pertengahan ni bukan maksud buat tengah-tengah. Tidak. Pertengahan ni maksud dia ada istiqomah. Dia konsisten tuan-tuan. Nampak macam sedikit tapi dia momentum dia pergi. Dia tak berlebihan. Dia bab kebenaran tidak boleh berlebihan. Biasa yang berlebihan ni bab perasaan. Kebenaran dia akan bercakap apa yang ada je. Yang tak ada tak cakap. Macam produk. Dia takkan boleh berlebih. Ya okey. Macam-macam. Ya. Ini. Padahal tak ada pun benda-benda tu. Dia panggil apa? Wayang kulit lebih. Tu dia. Jangan tuan-tuan. Kejujuran itu ketulinan. Genuine. Jujur ni genuine. Genuine ni dia tidak berlebih-lebihan. Just nice. Tapi ada masa lah. Ada masa. Ada masa. Benda ni perlukan masa. Sebab tu Allah kata, wal asr. Innal insana fi khusr. Illa allazina amanu. Jadi sebenarnya mulakan Allah SWT. Ini yang kita nak faham. Adapun dalam kita beramal, pertahankan amalan. Ini yang susah nak buat tuan-tuan. Dalam nak pertahankan amalan, di situ akan ada masuk campur aduk perasaan kita. Sebab perasaan kita seringkali gelojoh, ajilah, nak segera. Kita ni nak instant. Nak semua cepat. Nak cepat habis. nak cepat. Tu ajilah. Kita tak dididik untuk wasta'inu bis sabri. Sedangkan asas kepada amalan tu sabar. Semua. Tak kira lah. Ulama syarahkan bab sabar ni dalam bab semua bab ada sabar. Sayang ada sabar, rezeki ada sabar, kuat ada sabar. Sabar ni menjadi meliputi semua. Sabur dia yang terakhir tetapi meliputi semua. Kalau tak ada sabar, tak ada sayang. Kalau tak ada sabar, tak ada rezeki. Kalau tak ada sabar, tak adalah ilmu. Macam malam ni, sabar ni, ya Allah lah. Pukul 11 dia bantai kelas ni Ustaz. Tercengak-cengak, mata kan, sabarlah. Saya pun sabar dalam menyampaikan. Jadi maknanya ajilah tak boleh. Ajilah ini tak boleh. Gopoh, dia nak cepat. Dia amalan tak boleh cepat.
Sebab tu dalam solat dia tak ada tergesa-gesa. Segera ada, segerakan solat. Tu ada. Tapi tak boleh tergesa-gesa. Allah Akbar. Allah Akbar. Tak ada tamak ninah. Nabi kata tamak ninah tak solat. Sebab tu, ini sekarang ni masing-masing ni solat sendiri kat rumah ni. Kalau jemaah ni okey lagi. Sebab tu kena jemaah. Jemaah ni biasa mengajar kita untuk tamak ninah. Ikut imam. Allahu Akbar. Baca pun kena tunggu imam. Kalau baca sendiri, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Oh, batal solat tu tuan-tuan. Jangan dibuat main. Bacalah bitartil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Seorang-seorang tuan-tuan. Tak ada siapa pun kacau dah. Yang duduk dalam kabut juga. Tak ada seorang-seorang pun dalam kabut. Tu dia. Ini bahaya tu. Sebab tu kena ada imam. Kena belajar ikut imam. Kenapa kena solat berjemaah? Sebab nak ajar kita, waktu-waktu macam ni contoh. Waktu-waktu yang kita tak jangka, kita kena solat sendiri. Tu dia. Sebab tu dalam bab amalan, dia tak ada gelojoh. Tak ada. Solat lah. Tengok solat cukup lah. Allahu Akbar. Slow dah. Kena pula jahar punya bacaan. Baca bitartil. Bismillahirrahmanirrahim. Baca lah. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu tu tartil panggil. Tak ada nak baca Quran pula memang bitartil. Tak boleh nak cepat. Walaupun ada bacaan cepat. Itu untuk hafazan boleh. Tapi kalau nak baca biar menusuk. Sebab baca dengan hati bukan dengan mulut. Bila dengan hati, hati kena tenang. Ini perbahasan tentang khusyuk pula. Khusyuk datang dengan tenang. Tenang dulu. Tenang itu mesti dengan Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Macam mana nak tenang kalau tidak dengan Allah? Nak dengan Allah, kena jadikan hidup ni semua dengan Allah. Baru bolehlah solat. Nah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Alhamdulillah. Jadi maknanya, kita kena faham. Amalan ni, saya kurang faham tentang kalau ustaz dan isteri tak perlu jaga suami. Jaga amalan, tak perlu jaga suami ni, maksudnya jaga amalan. Tu dah Puan Fazilah dah jawab. Bagus Puan Fazilah. Okey lah tu. Jangan jaga duit. Okey lah, saya ubah perkataan. Jangan jaga duit. Ke jaga amalan pada duit? Mana? Cuba. Jangan jaga duit. Sekarang ni orang sibuk jaga duit atau jaga amalan pada duit? Jawab. Beza orang jaga amalan pada duit dengan orang jaga duit. Kalau orang jaga duit, tinggal solat. Jaga duit. Kalau orang jaga duit, apa dia buat? Dia buatlah benda-benda yang lara pun boleh. Jaga duit. Koklah duit suruh apa? Kalau duit nak jaga duitnya pasal, kalau kata kena tipu. Kalau kena rasuah. Itu maknanya jaga duit. Tapi kalau jaga amalan pada duit, apa amalan pada duit? Nafkah. Apa amalan pada duit? Sedekah. Apa amalan pada duit? Zakat. Apa amalan pada duit? Infak. Apa amalan pada duit? Simpan. Tak ada. Cepat benar nak masuk simpan. Nyok 20 otak kita fikir simpan. Nombor 1. Simpan nombor 1. Jangan. Kalau tak ada tujuan, jangan simpan. Simpan untuk apa? Jaminan. Jangan. Ganggu iman. Simpan untuk apa? Untuk belajar. Tak apa. Untuk apa? Ustaz, nanti sekarang untuk medical card. Ada medical card? Ada. Bayarlah. Nak bayar medical card? Bayarlah. Itu umpama simpanan. Tak apa. Tapi jangan nanti kamu sakit, kamu mati, kau tak ada duit, susah nanti. Kadang-kadang tu saya cakap, ni yang berniaga ni. Kadang-kadang dia cerita bab perasaan nak ambil keuntungan melalui keadaan itu. You create, dia panggil urgency. Macam contoh sekarang pandemik ni. You create situation and then you nak dapat kepentingan daripada keuntungan keadaan tu. Sehingga menzalimi orang. Terpaksalah beri cari duit lah, nak bayar 200. Kawan ni nak beli susu pun payah. Nak makan pun payah. Kita payahkan lagi. Kamu tak 200 ni,
patut kamu reserve lah untuk ni. Padahal bonus aku bulan ni pada 200. Okey, seorang dapat 5%. Okey, berapa orang lagi aku nak dapat ni? 100 orang, 5% darab. Nampak tak? Kita betul ke nak tolong dia waktu susah atau nak tolong kita yang susah ni? Sebab tu meniaga biar jujur. Kalau nak tolong orang, tolong betul-betul. Kita pun tak nak tolong orang, kita nyusahkan orang. Buat dia panik, buat dia takut, buat dia risau. Ini yang bahaya. Sebab tu marah ni. Samalah dengan suami tadi. Jaga suami atau jaga amalan pada suami. Nak jaga suami ni akan terjaga bila isteri jaga amalan. Apa dia? Isteri solehah. Mana-mana isteri yang menjadi isteri solehah, suami dia terjaga. Ni sibuk nak jaga suami. Abang? Amboi. Abang? I see you Abangnya main Oh. Memang takkan manalah nak jaga suami macam tu. Saya sayangkan abang tahu. Parang sebelah. Abang buat perangai, pang kena. Saya nak jaga abang. Itu bukan jaga. Itu memang nak cari pasal. Faham? Jaga ni ikut apa yang Allah suruh. Kamu buat urusan kamu sebagai isteri. Terjagalah suami tu. Isteri suami pula buat urusan sebagai suami. Terjagalah isteri. Tak payah sibuk nak jaga isteri. Tengok isteri tu. Gimana? Tak adanya. Jaga suruhan. Allah suruh didik. Allah suruh bimbing. Allah suruh bagi nafkah, bagi. Allah suruh buat. Terjagalah isteri itu. Sibuk jaga. Saya memang jaga isteri saya ni. Ustaz, macam mana kau jaga? Saya kena pastikan badan dia. Saya pastikan. Lepas tu tayang ke orang. Public property. Itu bukan jaga. Tuan. Itu jaga-jaga. Sedara bulan nanti habis. Hancur lebur. Tuan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi sebenarnya mah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam bini-bini ku gangster je Ustaz. Tahu tak apa. Okey. Mula-mula nak kontrol, lala sekali out of control. Habislah. Abang pun rasa dah macam dia jaga macam anak kecil. Itulah. Dia jaga anak dengan bapak sekali dia anak kan. Ni paknya pun sama. Pak pun sama. Dia samakan pak dengan anak-anak. Subhanallah. Hancurlah rumah tangga macam tu. Suami isteri ni dia kena ikramkan suami, dia kena muliakan suami. Anak kena muliakan mak ayah. Kalau dalam rumah tangga you fail buat benda tu, you fail semua. Ikram. Seorang anak murid kena ikramkan guru. Ikram apa? Muliakan. Ni tak suami yang muliakan isteri. Terbalik. Patut isteri kena muliakan suami. Kalau ikut kitab Muhimmah pergi ngaji, ada yang duk ngaji kitab Muhimmah, sila baca. Saya dalam ni saya concludekan je. Suami duduk atas, isteri duduk bawah. Melutut yang main-main. Ini dah duduk atas. Kaki duduk bantai macam tu duduk. Hai, ini aku. Lalu depan langgar je. Muliakan, tunduk sikit. Macam-macam anak-anak duduk lalu depan. Tak boleh lalu belakang macam tu. Bercakap minta izin. Bang, boleh jemaah cakap bang? Tak payah. Tak, okey. Buat surat. Buat surat lah. Tulis surat. Apa suami? Kata, bang jemaah nak cakap sikit. Cakap. Bang, jemaah rasa jemaah nak pergi pendapat. Ini dah. Ni bang dengar sikit bang. Jemaah nak cakap ni. Abang ni bawa cakap. Amboi. Machine gun bagi. Kawan tu pening kawan tu tengok. Aduh, sudah bini aku dah start dah katanya. Ini habislah. Ini bukan jaga suami. Habis. Jadi sedang memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun menguji keimanan, memanglah menguji keimanan. Kalau tak menguji keimanan itu bukan nama amalan. Amalan memang menguji keimanan. Faham? Setiap amalan menguji keimanan. Walaupun menguji keimanan suami ni, memanglah. Nama pun amalan untuk Allah. Memanglah teruji iman. Kalau tak teruji iman, maka bukan amalan. Dalam satu hadis Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad. Okay. Dalam satu hadis Nabi SAW, rawahu Bukhari. Cuba tengok.
Yang mana Abu Hurairah radhiyallahu an bersabda, Rasulullah SAW bersabda, hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannah bil makari. Hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makari. Yang maksudnya, neraka dipagari dengan syahwat, sedang syurga dipagari dengan amalan yang tidak disukai kebanyakan manusia. Rawahu Bukhari dan Muslim. Nah, berapa ramai yang suka muliakan suami? Ke suka dimuliakan, wahai isteri? Wahai isteri, anda suka dimuliakan atau memuliakan? Mestilah dimuliakan. Ustaz, kita orang perempuan. Orang perempuan ni kan kita kena gini. Banyak cerita dia. Ni hadis ni. Hadis ni kata, Nabi kata apa? Neraka dipagari dengan syahwat. Syahwat ni benda yang seronok. Kalau nak melawan suami, hidup. Hidup. Daripada duduk lemah, dia nak melawan, bagi dia. Cegih-cegih betul. Nampak? Tapi cuba kalau nak ni, Allah letih lah, lemah lah, apalah, payah lah. Saya tak boleh cakap. Macam-macam alasan bagi. Nampak? Bila nak kuliah, ngantuk-ngantuk. Ngantuk Ustaz, bila nak habis ni Ustaz, bila nak habis. Kalau tengoklah Facebook sampai pukul 3 pagi boleh lah kan. Nampak? Kalau pergi solat, oh Allah, berat macam batu. Tapi kalau nak pergi shopping, 3 minggu, 3 hari, 3 malam, 3 minggu tak balik, tak apa. Ni dia, neraka dipagari dengan syahwat, sedang syurga dipagari dengan amalan yang tidak disukai kebanyakan manusia. Memang, tadi kata, macam menguji iman. Ya, memang menguji iman. Nama apa amalan? Memang menguji iman sebab ganjarannya syurga. Syurga ni ganjarannya luar biasa, tuan-tuan. Bukan ganjaran rumah banglo. Rumah banglo apalah sangat. Kejap lagi beli ni, kejap lagi kena maintenance balik. Habis tu roboh ni roboh. Syurga tak roboh, tuan. Syurga makin cantik, makin cantik, makin cantik, makin cantik. Berbala tidak? Tuan-tuan, 60 tahun tuan-tuan, anda semua kena susah. Diuji bertubi-tubi. 60 tahun katalah. Mari kita buat matematik. Ni bukti cinta ni. Sampai tu kita teruslah ni. Dah masuk tajuk ni. Katalah 60 tahun tuan-tuan, anda diujikan. Ujian yang dahsyat ya amat. 60 tahun. Untuk hidup senang kekal abadi. Berbalik tuan-tuan. 60 tahun. Bam kena. Bam kena. Ya Allah. Tup dapat syurga yang kekal abadi. Okey tak? Dari akal waras, okey tuan. Okey sangatlah. Tapi itulah, kita tak reti dalam matematik akhirat. Kita tidak ada keyakinan kepada Allah. Kerana itulah tertipu dengan hasutan dunia. Habislah. Berbaluilah. Sebab itu kita kena buktikan cinta kita ni. Dengan kita nak syurga kita, nak kembali di akhirat sana, tu bukti kita tuan-tuan. Bukti orang yang cinta ni, dia dah mula sanggup korban sesuatu. Sanggup hilang sesuatu. Dia sanggup hilangkan sesuatu sebelum kehilangan yang lebih besar. Atau ayat dia. Hilangkan sesuatu sebelum anda kehilangan. Hilangkan sesuatu. Apa dia? Kita sanggup hilangkan harta kita demi pahala. Contoh. Sebelum anda kehilangan pahala, kita sanggup hilangkan masa kita. Sekarang ni contoh. 1 jam ni, hilangkan masa kita sebelum kita kehilangan keberkatan dalam kehidupan. Ini yang kita nak buat tuan-tuan. Ada orang dia sanggup hilangkan duit dia demi nak mendapat duit juga, ataupun hilangkan duit dia demi nak dapat something dunia. Akhirnya kehilangan juga. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi maknanya, kalau kita lihat, dalam kita nak memahami kembali pembuktian cinta kita, adalah dengan kita meletakkan kefahaman yang utama. Kemuncak kepada kehidupan ini, itu adalah dengan membuktikan apa yang kita suka itu. Yang cinta itu adalah ganjaran yang dijanjikan oleh Allah. Walaupun susah tuan-tuan, tahu. Susah. Tetapi
bersusah-susahlah. Itu dia. Memang cinta itu susah. Susah, bukan senang. Jangan di doktrin. Kita ni kan contoh kan. Kita bagi tamsilan yang salah, tuan-tuan. Contoh bab dunia ni kita suka menggambarkan yang senang-senang, yang indah-indah, seronoklah itu ini. Cerita kita boleh ubah hidup kita ni. Padahal susah. Cuba cerita terang susah dunia ni. Habis terang cerita. Susah ni dunia ni sebenarnya tak sepertilah kita duk jangkakan tu. Yang kita nampak tu seronok je. Tapi dalam susah ni dia ada cintanya. Cintalah penawar kepada susah itu, tuan-tuan. Tuan-tuan, sebenarnya memulakan Allah Taala. Dia panggil apa? Addicted. Dah ada ketagihan, tuan-tuan. Orang yang ketagih cinta Allah ni, macam kalau kita nampak orang yang dunia lah. Walaupun saya tak boleh namakan itu cinta. Sebab cinta ni fitrah. Saya namakan dia itu suka lah. Kalau dah suka pada suatu benda, tuan-tuan, perasaan, dia tak rasa susah dah. Sedangkan susah. Walhal benda tu susah, tuan-tuan. Jadi maknanya pembuktian cinta ini adalah apabila benda yang dilihat susah bagi setengah orang, tapi bagi diri dia tidak susah, maka itu cinta. Contoh, payahnya lah nak dengar ustaz ni ceramah. Tergeliat akunya urat nak dengar. Tapi kalau dah seronok dengar, mana Allah dah bagi cinta kita pada majlis ilmu. Ada orang tak boleh. Kita duduk ngaji keras kat situ. Orang lain tengok susah, kita tak rasa susah. Dah rasa cinta. Rasa macam, tak ada kuliah ke lagi? Tak ada ke? Tak ada ke? Aku nak dengar lah. Dia mula. Maknanya benda tu susah, tuan-tuan. Contoh isteri nak taat, susah. Nak sedekah, susah. Nak solat, susah. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah dengan sabar dan dirikan solat. Wa innaha, Allah kata, surah Baqarah 45. Dan sesungguhnya wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Illa 'alal khashi'in. Maknanya melainkan ianya amat berat, melainkan orang yang khusyuk, orang yang asyik. Khusyuk ni adalah orang yang asyik. Cinta itu buta. Cinta tu tak buta. Jangan guna perkataan cinta tu buta. Cinta tu fitrah. Yang buta kita. Sanggup buat apa saja bukan untuk dosa. Sanggup buat apa saja untuk Allah. Jadi cinta tu fitrah. Jadi cinta tu fitrah. Isteri sekarang mengidam jadi macam putri Adilai yang simbol dia. Ya. Ini pengaruh TV, pengaruh kebendaan. Nak jadi soleh memang penat kan ustaz? Bukan soleh aja penat, semua benda penat. Duduk pun penat. Parina duduk nyandor. Penatlah duduk. Semua benda penat. Tapi penat yang untuk Allah jadi nikmat. Kalau betul kita penat kerana Allah, Allah gantikan jadi nikmat. Allah ni maha kaya. Kita sebab tu kena ada kenal Allah. Kita berurusan dengan orang yang nampak berharta pun kita sanggup berpenat-penat. Akhirnya dibayar gaji puluh-puluh ribu pun kita okey. Ini maha kaya, tuan-tuan. Takkanlah kita bekerja dengan maha kaya kita terseksa. Takkanlah kita kerja dengan yang maha kaya kita merana. Ini tak masuk akal, tuan-tuan. Jangan fitnah amalan. Minta maaf, Puan Rina. Saya sangat nak jaga benda-benda macam ni. Kita ni banyak memfitnah amalan. Terfitnah. Penatnya jadi si soleha. Kita bagi gambaran merana. Sedangkan merana tu dosa kita. Kita yang merana. Kerana nafsu. Kita merana. Kerana dunia. Bukan kerana beramal. Beramal ni dah tak merana dah. Di saat seseorang itu beramal dengan ikhlas kepada Allah SWT. Tuan-tuan, sedang jemaah memohon Allah Ta'ala, mati pun sanggup. Mungkin kita tak sampai tahap mati sebab Allah tak pilih kita lagi. Tapi para sahabat dah buktikan, tuan-tuan. Para sahabat dah buktikan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Nak cabut panahnya ada pada kaki. Tunggu aku solat.
Kita bukan panah pada kaki. Luka sikit tak solat. Tak solat. Pening kita. Berapa hari ni? Ni akan lambat sikit habis tak solat dah. Ini tengah sakit, aku nak solat. Kau cabut luka ni, panah ni time aku solat. Nikmat. Jadi jangan kita claim itu amal soleh dengan keadaan kita terseksa. Itu bukan amal soleh. Amal soleh bukan penampilan yang seksa. Tu seksa aku tengok dia ni. Ya Allah, terseksa lah kau jemaah jadi isteri soleha. Itulah. Nak buat macam mana? Seronok aku tengok kau, suami kau okey je kan? Kau pakai ketat-ketat pun aku tengok happy je. Itulah kau, janganlah agama sangat. Aku dah cakap dah, kita kena open minded lah sikit. Ha ni lah. Jemaah dengan jijah berdua. Si jijah ni pakai ketat, si jemaah pakai tudung labuh. Si tudung labuh ni kena tabuh dengan si yang pakai ketat. Kamu ni. Sebab tu jangan ekstrim, jangan agama. Aku tengok kesian kau terseksa ni. Itulah. Berat tanggungan aku ni. Berat. Tak payahlah buat drama sangatlah. Tak payah drama sangat. Maknanya, selagi mana kita bawa dunia, selagi itulah kita terseksa. Yang ustaz yang tak bawa dunia, dia belum beramal. Yang belum beramal, memanglah seronok. Cuba dia beramal, tengok. Kalau tak ikhlas dia beramal, seksa lah. Cuba dia ikhlaskan hati dia, belajar. Bahagialah. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sebab tu, saya nak kata, baik, antaranya contoh ejen-ejen kebenaran. Atau pejuang-pejuang. Apa yang anda kena bawa? Anda kena tunjukkan satu profiling diri. Lepas mengaji jadi apa? Kena tunjuklah profiling diri. Profil diri. Takkan sama dengan orang yang tak mengaji. Allah kata dah. Takkan sama tuan-tuan. Mestilah kena tunjukkan. Mesti ada kena satu perubahan. Kalau sama dengan yang tak mengaji, alasan mana? Apa gunanya? Fitnah amalan banyakkan? Ya. Jadi tuan-tuan, anda semua yang menonton malam ni, sebab tu insya-Allah lah dengan kaedah akhlak saf ni. Sebab saya melihat contoh antaranya satu contoh dalam bab cerita kematian saja, sahabat menunjukkan begitu semangat untuk mati. Kita terbalik. Dah tak ada apa baru nak cerita pasal mati. Tengah ada macam-macam ni, kita pulun benda lain. Kita nampak seronok untuk hidup dekat dunia, kita sedih untuk mati. Allahu Akbar. Walaupunlah kematian tu memang benda yang ada menyedihkan. Tapi bagi orang yang beriman, mafhum hadis tentang mafhum hadis. Hadisnya panjang, nanti saya ambil mata, saya tak apa. Tapi mafhum hadis Datuk Samsuri cerita. Kalau orang soleh ni, kalau dia meninggal tuan-tuan, kalau kita boleh dengar, seluruh makhluk boleh dengar. Dia kata apa? Cepatlah tanam aku, cepat tanam aku tak sabar nak masuk kubur. Tu orang soleh. Tapi kalau orang toleh tuan-tuan, kalau dia mati, celakalah aku, jangan hantar aku tak nak, celakalah aku. Maknanya, kematian bagi orang soleh, itu memang seronok. Cuma kita je tak dengar. Kita ni nampak mati tu sedih. Sebab perasaan kita. Betul lah tu, tak apalah diharuskan. Jangan meratap sudah. Tapi ceritanya, hakikatnya, orang beriman tuan-tuan. Kalau Allah kata, Nabi kata, kalau kita dengarlah mayat bercakap, dengar kita lagi. Sebab tu Allah tutup dan Allah rahsiakan. Orang beriman, bila dia meninggal tuan-tuan, dia akan cakap, cepat, aku tak sabar nak masuk kubur. Sebab tu antara benda yang tidak boleh dilambatkan adalah tanam jenazah. Tak boleh. Sebab bagi orang beriman yang meninggal, satu penyiksaan duduk atas bumi ni. Aku dah tak nak duduk kat bumi dah. Aku tak nak. Aku nak masuk cepat. Terseksa kita. Macam kita lah kena tunggu kat launch. Mana ke terbang tak sampai ni. Kita rimas kita. Tu orang beriman. Dia rimas duduk kat dunia ni sebenarnya. Bila nak tahu? Bila mati. Bila mati, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, kita akan hidup yang sebenar. Tapi itulah kita tak sabar nak masuk kubur. Sebab dalam tu Raudhah min Riyadil Jannah. Antara taman-taman syurga ada dalam kubur tu. Turun-turun je. Welcome to taman syurga. Ini amalan kamu. Ini tempat dia. Okay, next kamu akan dapat bahagian kamu nanti. Tidurlah. Nampak?
Kalau takut mati sebab tak yakin amal dah cukup, taubat. Tak payah takut mati, taubat je. Istighfar, taubat banyak. InsyaAllah Allah cabutkan ketakutan itu. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Surah Baqarah 62. Kita takut tu bukan dengan mati, dosa kita. Jangan dengan mati, mati pasti. Takutlah dengan dosa kita. Jadi tak nak kena mati. Jadi kalau macam tu, taubatlah. Banyakkan taubat. Kan saya ada upload terbaru ni. Allah tak tanya pun kita sempurna tidak. Pak Allah tahu kita banyak dosa. Allah tanya, taubat ke tidak? Itu je. Sebab tu Allah letakkan satu sifat yang menjadi kecintaan bagi Allah Ta'ala. Itu adalah orang yang banyak taubat. Ya, banyak amalan tu menjadi ahlullah, waliullah. Tapi dalam amalan yang paling banyak itu adalah banyak taubat. Wali-wali Allah Ta'ala ni amalan mereka adalah banyak taubat. Ini contoh tiga kategori manusia ni, tuan-tuan. Pertama, manusia yang Allah ridha dan Allah cinta. Apa dia? Terlihat dosa diri, tertutup dosa orang. Tu. Ini Allah ridha orang macam ni. Dia terlihat, makin belajar, makin terlihat dosa diri, tertutup dosa orang. Dia tak nampak orang lain ada dosa. Dapat dia je ada dosa. Lalu dia sibuk dengan dosa-dosa dia. Dia minta ampun. Ini orang yang Allah cintai. Yang Allah murka, nombor 2, nombor 3. Apa dia? Terlihat dosa diri. Betul dah tu. Tapi terlihat juga dosa orang. Dia pairing kan. Aku ni jahat. Dia pun jahat juga. Hai, sama naik. Aku ni pernah buat jahat. Dia tengok orang, dia mesti buat jahat juga macam aku. Sama kan? Maka dia cuba menghukum orang dengan dosa dia. Dan yang ketiga lagi bahaya. Apa dia? Terlihat dosa orang, tertutup dosa sendiri. Ni jahanam terus. Tu iblis. Yang nombor 2 tu kemungkinan bolehlah ada 50-50 lagi. Tapi yang nombor 3 ni habis. Tertutup dosa diri, terbuka dosa orang. Ni. Macam lupa dia tu pernah buat dosa dulu. Sehingga dia melihat dosa orang, sehingga lupa dosa diri dia. Patutnya tertutup dosa orang dah. Tak nampak dah dosa orang. Sebab tu dalam Islam panggil tajassus. Mencari-cari dosa orang ni haram. Habis saya jumpa dosa dia, kamu buka dosa orang, aib. Kamu tunggu Allah buka dosa kamu. Memang tak boleh? Tak boleh. Memang. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi taubat, itu je. Jadi sebenarnya jemaah yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu caranya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi sebenarnya jemaah yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khair. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat pada malamnya penuh barakah ni, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kesimpulannya baik. Jadi pembuktian itu, saya buat kesimpulan untuk tajuk ni terus ya. Dia mesti, bila perjalanan cinta itu mesti bermula dengan takut, yang saya huraikan tadi, harap, dan ianya membuahkan mahabbah. Mahabbah. Jadi di sini ada ciri-ciri yang kita dah bincangkan sebelum ini. Ciri-ciri itu, ya ini ciri-cirinya adalah apabila Allah mencintainya. Allah mencintai. Allah. Dengan cara apa Allah mencintai? Allah perkenalkan dirinya. Melalui ilmunya. Ilmu jalan ilmu, jangan jalan do bayang-bayang, tak boleh. Maka Allah pilih anda semua yang duduk dalam majlis ilmu tu, tanda Allah cinta tu. Sebab apa? Nak pergi faham. Allah nak perkenalkan. Sebab tu makin beramal, makin kita belajar nak kenal Allah sebenarnya. Semua kata guru saya, semua perjalanan ilmu ni dia mesti menuju kepada Allah, semua.
apa pun cabang ilmu, furuk ilmu, pecahan ilmu, semua mesti membawa kepada Allah. Walaupun dia bicara soal fiqh. Contoh solat. Solat kan fikih kan, bab solat. Tapi kita perbetulkan solat, sebenarnya kita nak menuju pada Allah. Kita perbetulkan amalan-amalan ni, semua ilmu ni menuju pada Allah. Kalau ilmu tu tak menuju kepada Allah, itu ilmu tu batil. Tak membawa kita makin dekat dengan Allah, itu batil. Jadi dengan ilmunya, apapun furuk, apatah lagi ilmu tauhid. Ilmu tasawuf macam malam ni. Usul perbincangan kita ni akidah dan akhlak. Uslubnya ataupun kaedah kafiatnya soft. Semua perbahasan saya bersandarkan soft. Cuma saya huraikan terus saja. Saya tak pergi kepada detail soft ni lah. Kalau perbahasan ilmiah kita akan ceritakan soft tu. Dia bukan perbahasan kosong. Dia perbahasan ada kaedah. Sebab tu satu-satu kita rungkai. Macam contoh dalam Lisanul Haq, ilmunya kita perbaiki lisan. Lisan yang mana? Lisanul Haq. Lisanul Haq. Sebab tu contoh tadi kalam batil, cinta buta. Cinta buta tu kalam batil. Cinta tak buta, buta tu kita. Cinta itu cahaya, cinta itu fitrah, cinta itu luas, cinta itu indah, cinta itu segala-galanya. Ya, kenapa? Sebab sifat Allah. Jangan nisbah cinta pada makhluk. Makhluk hancur, binasa, tak cinta, derita. Sebab tu cinta nisbah pada makhluk jadi derita. Cinta nisbah pada benda jadi binasa. Habis Ustaz, macam mana? Macam tu dah. Boleh tak sebut I love you? Kalau itu saja binasa. Habis tu kena sebut Allah. Aku mencintaimu kerana Allah. Ataupun dengan cinta Allah aku mencintaimu. Tu boleh. Mesti bismillah. Contoh dalam bab soh ni tuan-tuan, kita dah bincang tentang ikra' kan. Dalam soh sebelum ni kan kata kuncinya adalah bismillah. Ini kalam makrifat. Dalam Quran dah ada dah ni. Ini kalam makrifat. Bacalah ni tuan-tuan itu dengan syahadah. Baca ni kena melihat. Ni kena ada ni. Qara'a, bukan qala. Kalau qala sebut, qara'a baca. Bila baca melihat. Bukankah kalam ataupun kalimah syahadah kita bermula dengan asyhadu? Apa makna asyhadu? Aku bersaksi. Bersaksi itu apa? Melihat. Bukankah kita bersaksi Allah Rabb bagi segala-galanya? Buta. Buta lain cerita lah. Buta cerita lain. Buta lah Ustaz. Dibutakan. Sebab apa? Dunia punya pasal. Dulu kita tak buta. Dapat jasad, lupa. Dapat jasad ni lupa lah. Tengok mata. Mata melihat. Padahal melihat dengan sifat Allah. Bukan sifat mata. Mata buta. Habis Ustaz melihat ni dengan apa? Dengan Allah lah. Kalau tak dengan Allah, dengan apa lagi tuan-tuan? Itu iman lah. Tak semua orang boleh terima melihat dengan Allah. Orang duk cakap melihat dengan ada sign. A sign mengajar kita melihat dengan sign bendanya. Kalau sign pun kita tanya kat mana duduknya penglihatan. Doktor, saya nak tanya doktor. Ya, kamu nak tanya apa? Mata ni doktor, saya nak tanya. Di manakah duduknya lihat? Di retinanya kah? Di saraf optiknya kah? Kat mana doktor? Doktor boleh terangkan? Aku tak tahu lihat kat mana. Yang aku tahu mata. Tinggal lagi dia nak cakap benar atau tidak. Kalau dia cakap benar, Allah yang bagi lihat. Melalui asbab kejadian mata. Mata ni kejadian strukturnya begini. Tapi yang memberi lihat bukan mata, Allah. Sebab itu Allah kata, summa sawwahu wa nafakha fi min ruhi wa ja'alakum sam'a wal absar. Sama basar. Allah tak cakap menjadikan mata. Allah terus penglihatan. Pendengaran. Telinga pun, pergi jumpa doktor telinga. Pakar telinga. Doktor, saya nak tanya telinga ni, kat mana duduknya mendengar? Gegendangnya kah? Cupingnya kah? Uratnya kah? Doktor punya, aku pun tak tahu. Tak tahu. Habis cerita. Yang tahu, saya tahu struktur telinga. Biologi ajar ni struktur telinga. Ini komponen telinga. Jawablah dengan betul. Kalau tak tahu, cakap tak tahu.
Sebab tu yang bagi dengar Allah, yang bagi lihat Allah. Ini ilmunya. Bukan ilmu kita. Nampak? Jelas. Ni kita dah pinjang lah panjang lebar ni. Saya nak ringkaskan balik je. Jadi ilmunya mesti membawa kepada dia. Kalau ilmunya membawa kepada aku, itu bukan ilmunya. Ilmu yang telah dimanipulasi oleh manusia. Nampak diri pula. Patutnya belajar nak nampak Allah, nak kenal Allah. Ni kenal diri. Saya habis lah. Main saya habis lah. Ustaz nak berubah ambil masa. Janganlah ambil masa. Berubah tak ambil masa. Berubah tak ambil masa. Dia berubah ni dengan kesedaran. Sedar. Sebab tu kena dengan Allah. Kalau dengan diri, memang tak sedar-sedar sampai ke sudah. Sebab tu dengan Allah, minta Allah. Allah pasti ubah. Sebab tu, hati milik Allah. Alhamdulillah lah Allah tak suruh kita jaga hati kita. Alhamdulillah Allah tak bagi hati tu duduk dekat orang lain ke apa ke. Hati kan dengan Allah. Maka apabila kita minta Allah, Allah lah akan ubah anytime. Tinggal lagi bersungguh minta ke tidak. Itu je lah. Anda tak bersungguh, masih lagi terpandang-pandang dunia. Masih lagi terngiang-ngiangkan dunia. Okeylah. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nak istiqamah susah? Memanglah susah. Kan saya cakap, semua ibadah susah. Kalau senang bukan ibadah namanya. Kalau senang bukan ibadah. Okay, susah tu cuba samakan dengan susah bukan. Bila kata susah, kenapa Allah buat susah? Sebab perlukan Allah. Jadi nak istiqamah tu susah. Sebab tu perlukan Allah. Kita kan bila susah boleh cari Allah. Contoh tengah sihat. Tak jauh lah tengah sihat. Ada kita masuk gym, Allah. Ada. Angkat dumbbell, Allah. Tak ada. Tunggu sakit je lagi. Allah. Kan? Kita sebut Allah dah. Tengah sihat, tak ada. Tengah bercinta. Bukan bercinta pun. Berperasaan, sayang. Ni nak kahwin. Ada sebut Allah? Tak ada. Bila nak kahwin, awaklah bulan dan bintang. Awaklah. Tengok lagi. Edigan baling terbang, pingin terbang, periuk terbang. Ya Allah, aku harapkan cinta. Baru cari Allah. Jadi memanglah susah. Jadi sebelum disusahkan, susah-susahlah. Susah-susahkanlah diri itu untuk mencari Allah. Tak ada jalan senang. Saya dah baca hadis tadi dah. Sebab tu hakikat kehidupan ni cerita the truth, telling the truth, bagi tahu sebenarnya susah. Ya, memang susah. Habis tu nak buat apa Ustaz? Kena minta Allah lah. Dah susah tu kena dengan Allah lah. Oh ya tak ya Ustaz, selama ni saya ingat istiqamah dengan saya. Siapa suruh? Tak siapa boleh istiqamah melainkan dengan Allah. Amantu billah hadisnya. Summastaqim. Dimulakan dengan iman. Amantu billah. Summastaqim. Maknanya orang yang istiqamah adalah orang yang beriman. Beriman tu dengan Allah lah. Okey? Kupas sikit Ustaz nak berubah tapi nak tahu tekniknya. Berubah ni dengan ilmu ni. Nak panjang-panjang lebar ni cerita ni. Tak berubah ni. Dia mana ada berubah dengan teknik A, B, C, D. Berubah ni Allah dengan ilmu. Makin belajar, terakislah kejahilan itu. Berubahlah dia. Berubah ni hidayah, cahaya. Hilangnya gelap, datanglah terang. Sejauh mana kita buang kegelapan itu ataupun lari daripada kerosakan. Hilangkan, bersihkan. Itulah. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah beri kita ni sempurna. Kemudian Allah ilhamkan kita kerosakan, kefasikan dan ketakwaan. Beruntunglah yang menyucikan, merugilah yang mengotorinya. Jadi berubah ni adalah apabila kita dengan Allah. Tekniknya adalah kembali kepada Allah. Lihat dengan Allah.
Boleh rujuk balik kelas-kelas yang sebelumnya. Sebab tu jangan berubah tu kerana makhluk. Jangan berubah tu sebab susah. Jangan nak berubah kena ada momentum apa big why ni tak payah dah why. Berubah ni untuk Allah. Barang siapa berhijrah. Jadi belajarlah terus dan teruskan belajar mengenal Allah. Okey? Jadi Allah sendiri akan ubah kita. Cuma kita buat kerja kita untuk terus berada di jalan ini. InsyaAllah. Khair. Baik, jadi sebenarnya mahnya muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya kita dah faham. Ciri Allah mencintai, kita perkenalkan diri dengan ilmu. Ni tanda ni. Ni saya tengah kupas ni sebenarnya ni dengan ilmu ni. Okey? Jadi ilmu pun dah dapat. Allah bagi kita macam duduk dalam kelas ni nak berubahlah ni. Ini antaranya dah berubahlah. Kan? Sebelum ni time-time macam ni dah mungkin tidur dah kan. Ataupun dah kita tengok apa. Sekarang kita boleh duduk dengan majlis ilmu 1.5 jam boleh keras kat depan handphone ni. Tu tanda berubahlah tu. Kita kadang tak sedar perubahan itu. Rupanya kita dah berubah pun. Tanpa sedar. Tanpa sedar sebenarnya. Tapi biarlah kita sedarkan diri kita dengan ilmu yang kita pelajari ni. Khair. Kemudian bila kita dah faham apa lagi Allah bagi apa? Allah bagi kita ni nikmat yakin dengan ganjaran. Antara cinta tu yakin pun datang dengan ganjaran Allah. Datang rasa yakin dengan ganjaran dan apa lagi Allah bagi kita ni akan diberikan keampunan. Itu tanda Allah cinta kita. Maka macam mana nak dapat keampunan? Antara cirinya Allah buat kita lembut untuk meminta ampun. Allah buat kita ni meminta keampunan. Dan meminta keampunan ni datanglah satu sifat pada diri, memaafkan. Memaafkan ini akan menjadi satu sifat yang tidak boleh lekang, lari daripada diri seseorang yang dipilih oleh Allah untuk diberikan keampunan. Hati dia jadi lembut untuk memaafkan. Tak apalah, it's okay. Macam contoh macam bagi Nabi SAW. Kalau orang tegur kita dah berubah macam mana Ustaz? Orang tegur berubah tu, tegur ubah apa? Jangan pula kau dah berubah sekarang, Sakinah. Dulu aku tengok kamu dulu macam sekarang kamu sikit-sikit Allah, sikit-sikit Allah. Macam tu tak payah dengar lah orang macam tu. Kalau orang yang tegur tu adalah orang yang alim, orang yang ada petunjuk Allah. Itu kita kena dengar. Tapi kalau orang cuba membandingkan diri kita dulu dengan sekarang, itu tak payahlah. Khair. Baik, jadi sedaya muliakan Allah SWT. Kemudian bila dah macam tu, datanglah satu sifat kita nak buktikan. Kita nak buktikan dengan apa? Buktikan dengan pertama sekali kita nak jumpa Allah. Datang satu sifat di dalam hati kita, kata Nabi SAW hadis, kita nak jumpa Allah. Teringin, datang satu keinginan menyebabkan segala kesusahan. Bila nak jumpa Allah ni dia ada susah dia. Susah yang kita bincangkan tadilah. Dah tak merasa susah. Ni dia kesimpulan dia. Orang yang buktikan cinta ni tuan-tuan, susah tidak merasa susah. Senang tidak dilalaikan dengan senang ataupun tidak merasa senang. Apa maksud tak merasa senang ni? Maknanya walaupun diberikan kelebihan, tapi dia tidak nampak kelebihan itu. Dia nampak Allahnya lebihkan. Itu dia. Dia nampak Allah je lah. Dia tak ada sebab dia. Contoh para wali Allah, awliya dan para nabi dan rasul. Ada banyak kelebihan kan? Mukjizat lagi. Ada nampak diri? Tak nampak. Nampak Allah juga. Itu dia. Susah, tak merasa susah. Jadi tak jadi kesusahan bagi dia. Wa imma mati di jalan Allah. Ni hebat dah. Ni syuhada lah ni. Dia tak rasa susah tuan. Kita mungkin susah lagi. Tapi tak apalah. Bahagian masing-masing. Allah akan bagi kita bahagian masing-masing, amalan masing-masing. InsyaAllah. Amalan ni bukan milik kita. Milik Allah. Allah akan bagi kita amalan yang kita mampu beramal. Don't worry. Jangan takut tuan-tuan. Allah akan bagi. Tak payah rusing dengan amalan ni. InsyaAllah. Allah akan bagi. Yang penting kita nak je. Minta Allah Ta'ala, ya Allah bagilah aku amalan yang aku mampu beramal. Nampak macam susah tapi tak merasa susah. Contoh ada orang boleh beramal dengan baca Quran hari-hari. Jangan paksa orang. Orang lain tak boleh ikut kita. Kita lah.
Sebab tu amalan ni Nabi tak pernah suruh-suruh sahabat mesti ni, mesti buat ni, tak. Setiap orang sahabat datang, setiap amalan berbeza. Sebab tu bila orang kumpulkan amalan, tak terbuat kita. Ya Allah, banyaknya ustaz. Yalah, amalan ni ikutlah siapa-siapa. Banyak amalan ni. Kan ikut mana yang Allah pilih. Jadi jangan main milih pula. InsyaAllah Allah akan dorongkan kita. Ada orang, sebab tu pintu syurga dia kan, pintu solat ada, pintu sedekah ada. Tapi isteri solehah untung lagi. Semua pintu boleh masuk. Kan? Isteri solehah untung. Semua pintu dia boleh masuk. Susahlah ustaz jadi isteri solehah. Ya susah. Sebab apa susah? Sebab senang sangat. Susahnya jadi isteri solehah ni sebab senang sangat. Saya nak bagi tahu tuan-tuan. Susah ni jangan anda ingat susah yang kena berpeluh-peluh, beria-ya. Susah ni saya nak gambarkan betapa senangnya sampai kita ambil mudah. Itu nak bagi susah. Contoh pegang belut. Pegang belut ni tuan-tuan, nak tangkap dia susah. Tapi susah sebab apa? Licin. Pahala ni dia senang hilang. Bup. Tak betul niat tu, bup, hilang. Ngumpat orang tu, hilang. Dia tu. Susah dia bukan sebab susah dalam bentuk yang sampai beria macam syuhada pun tuan-tuan. Susah pun Allah bagi senang. Tapi susah punya mudah sangat. Macam contoh, duduk, tarik nafas, Allah. Kan? Semudah tu je. Tapi sebab mudah sangat tu jadi susah. Dia bukan sebab susah, bersusah-susah. Sebab susah-susah ni para Nabi dah ambil dah sebenarnya. Dan lagi Nabi SAW minta semua kesusahan bagi dekat Nabi. Tu Nabi doa, minta biar sakit sakarat, biar Nabi rasa. Susah, biar Nabi. Semua Nabi nak tanggung tuan. Sehingga Allah angkat dah. Ringan dia semua. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Ya, setiap orang berbeza amalan. Jadi jangan nak banding-bandingkan engkau tak payah. Jangan banding-bandingkan amalan orang lain dengan amalan kita. Jangan banding-membandingkan. Setiap orang ada amalan yang Allah akan amanahkan. Dan jangan kita rasa lebih pula dengan orang lain. Aku boleh. Tak ada apa-apa kelebihan melainkan hanya Allah lebihkan. Ingat, pegang je tu. Tak ada apa-apa kelebihan pun melainkan Allah yang lebihkan. Okey? InsyaAllah. Bila senang, tak merasa senang. Bila kita dah senang, sebab bila beramal, dia akan jadi senang tuan-tuan. Dan dia tak merasa senang. Ini kesimpulan kita pada malam ni. Tak merasa senang. Maknanya dia tidak ambil kesempatan lah. Dia tidak selesa lah dengan amalan tu. Ini orang yang membuktikan cinta Allah. Dia macam Nabi SAW, masih berdiri solat di malam hari sehingga ditegur oleh Aisyah radhiyallahu anha, bukankah kamu ni dah ahli syurga? Nabi kata, salah ke aku nak bersyukur? Sampai bengkak-bengkak kaki Nabi kan. Dah senang dah Nabi dah confirm syurga dah, chop dah. Tapi Nabi SAW tak nak merasakan kesenangan itu untuk dia je. Nabi nak biar umat dia. Macam kita lah. Bila kita dah selesai masalah kita, tuan, bantu orang lain selesaikan masalah. Kita kena bantu orang. Itu kena jadi orang yang paling bermanfaat. Jadi sedangnya muliakan Allah Ta'ala, antara kerja ejen kebenaran dan pejuang kebenaran ni adalah anda kena cepat-cepat keluar daripada masalah. Sebab ramai orang yang memerlukan bantuan untuk menyelesaikan masalah. Ramai orang perlukan bantuan. Jangan biarkan diri kita duduk galik dengan masalah diri sendiri, tak lepas-lepas lagi. Sehingga kita susah nak bermanfaat untuk orang lain. Memang kalau kita sedang bermasalah, macam mana nak bermanfaat untuk orang lain? Kita pun fikiran serabut, hati kita pun gusar, gelisah. Macam mana kita nak menenangkan? Macam mana kita nak membahagiakan? Jadi sebab itu kita kena cepat-cepat keluar daripada keadaan yang boleh merosakkan. Dulu saya marah juga orang cakap pasal poligami. Tapi lepas dengar pengajian ustaz baru saya faham. Jadi tak marah dah orang cakap pasal kahwin dua. Ya takkan tak raya. Dengar kuliah saya baru faham ya. Sebab saya bukan mandai-mandai nak cerita. Saya bukan jadi melawakkan isu poligami itu. Sebab tu jangan ada orang cakap, ustaz kalau cerita bab ni hidup. Jangan salah dalam mentafsir. Saya berusaha untuk perbetulkan balik fitnah kepada amalan yang sepatutnya dipandang mulia tu. Amalan tu bukan amalan kecil-kecil tu. Amalan Nabi tu.
Tapi sebab pandangan fitnah tu terlampau kuat, sehingga kan kita meremehkan amalan yang tinggi makom dia. Rumah tangga kan tinggi kan amalan tu. Kahwin seorang pun dah tinggi amalan. Kalau 2, 3, 4, bayangkanlah. Seorang pun dah besar ganjaran di sisi Allah. Ini kan 2, 3, 4. Bukan kerja kecil. Nak mendidik isteri ni bukan kerja senang. Susah. Jadi ketika orang boleh buat dengan baik, tak ada pula nak ke depan. Yang rosak-rosak tu nak cerita ke depan. Cerita buat pengalaman pula tu. Buat bergaduh, buat bertumbuk, gitu. Yang baik-baik tak nak cerita. Sebab tu kita kena ke depan. Saya bukan terpaksa, kena pertahankan syariat itu balik. Syiar itu. Kena bagi contohlah. Itu saja. Khair, sidang jemaah muliakan Allah SWT. Alhamdulillah, moga-moga Allah rahmati kita semua. Saya kira cukup setakat tu dulu. Tu dah 11.30 dah. Allahu Akbar. Kita nak habiskan topik pembuktian ni. Maknanya kita nak buktikan susah tak merasa susah, senang tak merasa senang. Kita tak ambil kesempatan lah tuan-tuan. Apa kelebihan yang Allah bagi ni, contoh tuan-tuan dah keluar pada masalah. Jangan kata aku tak nak masuk campur, aku tak nak. Jangan. Kita kena bantu orang. Orang ada masalah, kita kena offer. Kita kena dengar. Kita kena susah-susah lah pula. Susah-susah cari orang susah. Susah-susah nak dengar masalah orang. Susah-susah nak bantu orang. Kita kena macam tu tuan-tuan. Sebab Nabi macam tu. Susah-susah. Okey. Jadi itulah kaedahnya. InsyaAllah. Start saya dengar sama Ustaz, banyak perkara besar yang diperlukan. Masya Allah. Hazam min fali Rabbi. Ya. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua insyaAllah. Alhamdulillah. Khair. Alhamdulillah. Baik, saya kira cukup setakat tu dulu. Macam mana cara nak bantu orang? Isteri kalau isteri masih cemburu, macam nak bantu orang? Betul? Tak bolehlah macam tu. Kan? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Saya kira cukup setakat tu dulu pengajian kita pada malam ni. Terima kasih banyak atas perhatian yang berikan. Terima kasih banyak atas masa yang berikan. Allah Ta'ala sajalah membalas kesusahan anda semua. Setia nak mendengar sampai habis rancangan ni. Alhamdulillah, tahniah dan syabas. Moga-moga Allah gantikan dengan kefahaman dan nikmat ketenangan. Bila faham ni tenang tuan-tuan. Bila kita faham, kita tenang. Bila tenang, kita boleh selesaikan banyak masalah. Bukan bermakna anda dengar, anda terus selesai masalah. Tak. Masalah masih ada. Tapi bila kita ada caranya untuk kita bahaskan, kita mula boleh ada fikiran yang terkawal, hati yang jelas. Baru datang ilham yang baik-baik. Kan? InsyaAllah. Jadi saya kira cukup setakat tu dulu. Minta maaf atas segala kekurangan, keterlanjuran dalam menyampaikan pengajian ini. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan ini, insyaAllah. Jangan serik untuk terus istiqomah. Teruslah istiqomah dalam pengajian, insyaAllah. Dan ajak lagi sahabat-sahabat, rakan taulan, saudara mara, adik-beradik, semualah. Ajaklah untuk sama-sama. Jangan berhenti untuk sebarkan kebenaran ini dalam pengajian ini, insyaAllah. Baik, cukup setakat tu dulu. Allah rahmati kita semua yang menonton malam ni. Moga-moga Allah pilih kita semua untuk istiqamah dan dimasukkan dalam syurganya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Aku lu qali hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.